Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Azizi bin Abbas serta rakan-rakan sekalian. Saya mewakili kumpulan 2 dan akan membentangkan tajuk kami yang bertajuk pembangunan website. Pembentangan ini akan dikendalikan secara bergilir oleh setiap ahli kumpulan kami. Sebelum kita mulakan, izinkan saya memperkenalkan barisan pembentangan pada hari ini. Saya sendiri, Muhammad Yazid bin Abdul Aziz, akan membentangkan bagian pengenalan, diikuti oleh Wesley Chong Ming Tek yang akan membentangkan mengenai objektif dan skop topik. Seterusnya, Nur Halia bin Yusri akan membentangkan mengenai metodologi dan pautan URL laman web, dan akhir sekali Khairul Muhammad Akib bin Elias yang akan menerangkan berkaitan cabaran penggunaan laman web dan menyimpulkan keseluruhan pembentangan ini. Kami berharap pembentangan ini akan dapat memberi manfaat dan pemahaman yang jelas kepada semua. Tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan dengan bagian pertama pembentangan ini. Pembentangan nama web ialah salah satu proses mereka bentuk, membina dan menyiarkan halaman digital yang dapat diakses melalui internet. Laman web menjadi medium penting dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, perniagaan, sosial, hiburan dan maklumat. Dalam era digital ini, kemahiran membangunkan laman web amat penting untuk menyampaikan maklumat, promosi serta komunikasi interaktif antara pengguna dan penyedia kandungan. Oke, salam sejahtera. Nama saya Wesley Chong, kode matrix 308952. Baik, hari ini saya akan membentangkan dua perkara, yaitu yang pertama objektif, yang kedua adalah skop topik. Oke, bagi objektif, yang pertama adalah objektif utama yang ingin kami capai adalah yang pertama adalah meningkatkan kefahaman tentang struktur asas dan komponen laman web. Ini termasuk bagaimana suatu laman web itu disusun dari segi elemen-elemen seperti header, footer, dan navigasi ataupun yang lain-lainnya. Yang kedua, mengaplikasikan kemahiran teknikal dalam membina laman web menggunakan platform pembinaan web. Melalui proyek ini kami dapat belajar secara hands-on membina laman web itu secara yang sebenar. Yang ketiga, mewujudkan laman web yang mesra pengguna dan menarik dari segi reka bentuk dan kandungan. Jadi fokus kami adalah untuk memastikan laman web itu mudah digunakan, responsif dan visualnya menarik. Yang terakhir, mengintegrasikan elemen multimedia seperti image, video, dan button luar ke dalam laman web. Ini adalah bertujuan untuk menjadikan laman web itu lebih interaktif ataupun informatif. Ini adalah objektif. Baik, slide yang seterusnya adalah scope topik. Jadi saya akan terangkan mengenai scope topik bagi proyek ini. Yang pertama adalah laman web dibangunkan menggunakan platform percuma seperti Wix, Weebly, atau Blogger. Jadi kami memilih platform ini yang sebab mudah digunakan tanpa memerlukan pengetahuan coding yang mendalam. Oke, yang kedua, kandungan laman web mesti mengandungi sekurang-kurangnya 5 menu utama, yaitu halaman utama, tentang kami, galeri, hubungi kami, dan pautan berguna. Yang ketiga, reka bentuk laman web memberi penekanan kepada susun atur yang kemas, responsif, dan mudah digunakan oleh pelawat laman web. Ini termasuk penggunaan warna, font, dan layout yang mesra pengguna. Yang keempat, laman web juga mengandungi elemen interaktif. Sebagai contoh seperti borang maklum balas, pautan ke laman web luar, dan bahan multimedia seperti video dan audio. Ini adalah skop topik. Baik, terima kasih. Metodologi
iaitu di mana perancangan kondongan iaitu dengan menentukan jenis laman web yang ingin dibangunkan, tema serta maklumat yang ingin disampaikan. Yang kedua iaitu pemilihan platform, di mana platform Wix dijadikan salah satu tempat untuk kami gunakan kerana ia mesra pengguna, tidak memerlukan kemahiran pengekodan dan menyediakan template yang profesional. Dan yang ketiga iaitu reka bentuk visual, di mana memilih warna, font, susun atau halaman serta elemen grafik yang sesuai dengan tema laman web. Dan yang keempat iaitu pembangunan dan ujian, iaitu membina laman web secara langsung di platform, kemudian menguji fungsinya di pelbagai peranti komputer dan telefon. Dan yang terakhir iaitu penerbitan laman web diterbitkan dan boleh dilayari menggunakan URL yang diberikan oleh platform. Okey, untuk bahagian laman web pula, kami laman web yang telah dibangunkan boleh diakseskan melalui e-link yang telah diberikan. Dan di dalam laman web ini mengandungi beberapa isi kandungan. Isi kandungan yang pertama iaitu halaman utama yang memperkenalkan tujuan laman. Dan yang kedua, menu navigasi lengkap dan mudah digunakan. Dan yang ketiga, kandungan bergambar dan teks informatif. Dan yang keempat, elemen multimedia seperti video atau audio. Dan yang terakhir, borang maklum balas untuk interaksi pengguna. Seterusnya ialah cabaran penggunaan laman web. Cabaran pertama ialah isu keselamatan cyber, iaitu serangan cyber seperti malware dan penggolaman boleh menjejaskan data. Cabaran yang kedua ialah akses tidak mesra peranti. Sesetengah laman sukar diakses melalui telefon atau oleh golongan OKU. Cabaran seterusnya ialah kandungan tidak dikemas kini, iaitu maklumat lama boleh mengelirukan pengguna. Cabaran seterusnya ialah persaingan reka bentuk. Laman web perlu menarik untuk bersaing dan mengekalkan pengunjungnya. Cabaran seterusnya ialah kelajuan laman web. Laman web yang lambat akan menyebabkan pengguna hilang minat. Kesimpulannya, pembangun laman web perlu sentiasa peka terhadap cabaran ini agar laman web kekal. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, pembangunan laman web memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan kemahiran digital dan kreatif dalam bentuk praktikal. Ia juga meningkatkan kefahaman tentang kepentingan struktur dan reka bentuk dalam menyampaikan maklumat secara efektif. Melalui projek ini, kami telah membina laman web yang mesra pengguna, responsif dan sesuai digunakan untuk pelbagai tujuan. Pembangunan laman web bukan sahaja berkaitan dengan teknologi, tetapi berkait rapat dengan komunikasi, identiti digital dan inovasi masa depan.